اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها. بسم الله الرحمن الرحيم. ونور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجلاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم walhamdulillahi alamin qabalallahu minkum. Kita bersyukur pada Allah, malam ni malam yang ke-64 dan memang dalam jadual memang kita patutnya present dah malam ni. Tuan-tuan dah diberi tajuk untuk present. Sebenarnya tujuan kita present tu ada beberapa. Yang pertama sekali untuk membolehkan setiap peserta memahami tajuk yang dipilih supaya dia mahir dalam tu. Ya, yang kedua supaya kita bila kita present ramai orang dapat faedah, dan mana-mana yang selama ini kita kabur dengan sahabat kita present, insya-Allah kita boleh faham. Dan yang ketiga memang matlamat kita untuk membolehkan Datuk Datin Nur Puan untuk menulis tajuk Nahu. Ya, menulis buku tentang Nahu, tulis buku tentang jamak taksir. Cukup, at least kita ada contribution untuk masyarakat. Ya, tulis buku dalam lebih kurang 20 muka surat. Ya, jadi presentation ini sebenarnya sebagai permulaan. Ya, sebagai permulaan. Bukan perkara mustahil ya. Kalau kita nak menulis tentang Nahu walaupun ianya bukan dari bidang kita. Dan yang keempat, tujuan kita present ini ya untuk membolehkan tuan-tuan puan menjadi guru. Ya, bila kita boleh melebarkan tajuk yang kita belajar dan orang boleh faham, itu adalah satu pertanda baik untuk kita sebenarnya mampu boleh mengajar. Mana tahu satu masa nanti kita jadi guru Nahu dan Saraf di akhir hayat kita, paling tidak pun kepada anak dan cucu-cucu kita. Saya tengah-tengah bawa kereta, ada sahabat tanya saya, "Ustaz, dia kata, kau ni pandai sangat mengajar, cuba jawab soalan saya satu." "Soalan apa?" "Jawablah, tanyalah. Dalam lift tu kenapa ada cermin? Dalam lift kenapa ada cermin?" Saya kata, itu bukan soalan Nahu. Ingat soalan Nahu, saya kata pening balik nak jawab. Kenapa Kenapa Tuan-tuan, kenapa dalam lift ada cermin? Tengok muka kan. Saya pun tak boleh jawab. Kau pun mengajar Nahu tak tahu, fikirlah dia. Selalunya lift ni orang conteng kan. Jadi bila ada cermin, dia tak conteng lagi. Sebab kalau dia conteng kepada muka dia. Itu sebagai soalan pembukaan. Jadi kalau siapa yang dah siap, bolehlah ke depan. Saya bagi masa untuk bentang dan tuan-tuan dengar. Lepas tu kita tengok ada 3-4 isi penting yang perlu kita bentang. Apa benda yang kita nak bentang tu? Kalau tajuk tentang fi'il mudhari' ni, yang pertama sekali kita define what is fi'il mudhari'. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 4 muka surat ya. Muka surat 1, 2, 3 dan 4. Yang 5 itu adalah lampiran ya. Oleh sebab saya buat begitu agak cepat sedikit dengan waktu malam dan mata saya kurang sikit waktu menaik tu. Yang 3 tu jenisnya ada 14 tu 2 kali tertype ya. Tertulis 2 kali, potong salah satu daripadanya. Right? Dalam 3 dah. Yang kedua pada muka surat 2, pada muka surat 2 pula, jumlah tu yang
jumlah 3.1 ada 3, sebenarnya ada 4, ya. Muka surat 2 ni yang 3.1 ada 4, bukan 3, ya. Jumlah 4A. Muka surat 4A, ya. 4A jumlah 3.1 tu ada 3, sepatutnya 4, ya. Saya buat pembaikan dulu. Dan muka surat 3, ya. Sebelum saya terangkan, ada pembaikan dulu. Muka surat 3 ni pada pertengahan tu bawah D, ya. Bawah D tu jumlah besar 3.1 ada 6. Okey, betul semua tu. Tapi di bawah tu anda potong contoh jenis yang tiada lagi berdasarkan Quran surah Al-Baqarah tu. Tulisnya begini, ya. Tulisnya contoh jenis berikut tidak terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah. Contoh, lepas tu ni ayat ni apa ni saya uraikan. Jenis berikut tidak terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah. Tidak terdapat, ya. Sebab saya teliti tak terdapat ni, iaitu ayat 2.55, ayat 255, ayat 286 tak terdapat ni hak yang saya bagi contoh ni setelah diteliti, ya. Tetapi dalam ayat lain ada, dalam surah Al-Baqarah ada. So boleh saya teruskan, okey. Saya bagi tahu tidak terdapat. Dan nanti kita check balik dah salah. Ini bunyi Bible tu terkejutlah sikit saya. Tapi ada setengah universiti dia bagi degree tanpa Bible pun ada. No problem. Okey, introduksinya. Kalimah dalam Al-Quran ini terdiri, kalau tak silap, tajuk dia ni fa'il mudhari', ya. Fa'il mudhari', introduksinya. Kalimah dalam Al-Quran ini terdiri daripada 3 kategori, ya, iaitu isim, ya Ustaz, isim, fa'il atau perbuatan, dan huruf ataupun kita kenali sekarang dengan nama huruf, ya, dalam bahasa Melayu dia. Fa'il ini terdiri daripada 3 jenis. Sebab saya khususkan kepada fa'il, iaitu fa'il madi, perbuatan yang telah lepas, ianya juga menjadi akar tunjang ataupun root word sebagai sesuatu huruf. Kemudian fa'il madi, perbuatan yang berlaku sekarang. Fa'il mudhari', bukan madi, ya. Fa'il mudhari', perbuatan yang berlaku sekarang, dan fa'il amar, iaitu perintah ataupun suruh, ya. Jadi saya khususkan di sini ialah fa'il mudhari'. Jadi saya ringkaskan FM. Itu maksudnya fa'il mudhari'. Jadi fa'il mudhari' ini dari segi pembarisannya pula terdiri pada 4 kategori. Iaitu marfu', maksudnya berbaris depan, mansukh, berbaris atas, majzum, bertanda mati, dan mabni, iaitu kekal tanpa sebarang perubahan. Untuk ini saya rujuk kepada lampiran 1 yang berkembang. Ini lampiran 1 berkembang. Ini, ya. Jadual ni lampiran 1 yang berkembang yang akhir sekali tu, iaitu tajuknya bina dan i'rabnya fi'il mudhari', iaitu marfu', mansukh, majzum, dan mabni. Jadi kalau kita perhatikan sini, rakam tu 1 2 3 4 sehingga 14 lah. Dan ini rakam ini yang khusus terutama sekalinya kepada domir yang ada 14, ya, iaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Penggunaan domir ini mempengaruhi fa'il mudhari', fa'il mudhari' yang marfu', mempengaruhi fa'il mudhari' mansukh, dan mempengaruhi fa'il mudhari' majzum, ya. Sebagai contoh saja, saya tidak akan ulas satu persatu sini sebab mengambil masa yang lama. Oleh sebab itu saya hanya fokus kepada contoh saja. Umpamanya huwa itu, huwa yaftahu, daripada fathah ni buka, ya. Yaftahu, bila kita masukkan an, huruf nama an yaftaha, lepas tu an yaftaha,
an lah, an yaftaha. Lepas tu kalau fa'il majzum, fa'il mudhari' majzum, lam yaftah. Itu huruf apa tu lam? Lam majzum lah, ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, huma hum situ yaftahani A, kita perhatikan A, B, C, D dan E, huruf itu cuma yang berbeza di sini ialah penggunaan untuk jenis perempuan, iaitu hiya, huma, hunna, dan juga anti, antuma, antuna. Ada yang berbeza sikit daripada yang lain, iaitu dia sini ada mabni yang tidak ada tempat lain. Mabni di sini umpamanya hunna satu, lepas tu antuna, ya ustaz dah, betul, antuna. Untuk mabni, mabni tu maknanya tidak berubah, right? Yang lain tu berubah lah, dan perubahan ni anda boleh semak di sinilah. Dan cuma taklimat di sini sikit ialah apa maksud A, B, C, D, E tu. A, B, C, D, E tu ada sebut di sini, iaitu nombor 6, al-fa'lu khamsah, iaitu 5 fi'il tanpa iaitu maksud apa ni, iaitu 5 fi'il yang tanda marfu'nya adalah nun, sedang tanda mahsub dan majzumnya tanpa nun, tak ada nun, Jadi kalau kita perhatikan sini, yang hunna tu nun semua, daripada marfu'nya nun, mahsub pun ada nun, dan fa'il majzum pun nun, right? Begitu juga yang antunna tu taftunna, an taftahna, lam tahtahna. Jadi ada nun di akhir. Yang lain berubah, ya. Yang ini tak berubah. Okey. Kembali balik kepada muka surat pertama. Tadi sebagai ulasan secara amnya. Tapi yang ini, bila saya perhatikan dalam buku hijau tu, dalam buku hijau tu saya dapati ada 14 jenis fi'il mudhari' ni. Right? 14 jenis. Jadi apa dia maksud 14 jenis ni? Jadi saya senaraikan di sini 1 sehingga 14 lah. Tapi bila saya tengok pada buku hijau tu, surah Al-Baqarah, ya, yang ada 13 saja. Yang 14 tak jumpa. Yang ke-14, yang satu tak jumpa. Yang satu yang tak jumpa iaitu 3.11. Tak jumpa. 3.11 tak jumpa. Yang lain jumpa semualah dalam surah Al-Baqarah, ya. Mungkin ada di surah-surah lain lah. Setakat inilah saya tak jumpa, tapi kalau ada jumpa tolong bagi tahu lah. Right? Jadi saya baca sikit di sini, FM patut marfu' M koma tu bidammah bidi, supaya senang kita ini cara menulis saja, kita nak refer senang. Bidi al zahirah, zahir dah ini. Ada macam ustaz bagi tahu dash gitu, lepas tu ada huruf waw, iaitu marfu' ya. Jadi pi da ra ni saya perhatikan situ fa'il mudhari', kemudian ra ada situ, saya perhatikan ini adalah kira marfu'. QS ni maksudnya Quran surah 2, itu Quran surah 2 iaitu Al-Baqarah lah. 255 tu bermaksudnya ayat 255. Perkataan yang ada di sini, yang ada 3.1 tu ya'lamu, ya'lamu. Dan begitu juga pada 3.2 po da'ra dan waw tu Quran surah 2, surah 2 ayat 25 tajri, right? Tajri, sebab ia ni ada muqaddarah, ya, fi am al muqaddarah, ya, sebab ada awi alif waya kan. Sini ada ya di sini, ya. Kemudian yang 3 FM mudhari' bi waw 3
wati nun, maksud di sini ada ni nun po dak ro, kemudian kita perhatikan di sini ialah cara kurungan tu. Jadi cara kurungan yang ini ada membujuk pi dak ro ni, dia ada berbeza sikit dengan cara kurungan menegak. Yang atas kurungan menegak, yang bawah nun tu kurungan membujuk. Ya, Quran surah 2 ayat 255 yukhituna. Yukhituna. Jadi ada nun diswati nun. Kemudian FMM mudhari biwati nun al-mahzufat. Mahzufat ni maksud mungkin ustaz boleh terang dengan lebih lanjut lah. Saya nak orang sangat pun saya tak tahu juga. Tapi walaupun bagaimanapun, kalau kita tengok pada penulisan di sini po dak ro dan cara kurungan nun tu menegak, ada pada Quran surah 2 ini ayat 26 payak lamuna. Jadi kalau tak silap saya ni bithwati nun tu mengekalkan nun, mengekalkan nun sebab ada nun di situ. Kita panggil dulu subuti nun. Seperti nun, kekalkan nun. Kemudian 3.5 fa'il mudhari mansub bil fathah al zahirah. Zahirah ni kita tahulah zahir nampaknya ya. Jelas ya. Jadi po dak nun, kemudian ada baris atas fathah. Jadi QS 2 Quran surah 2 Al-Baqarah lah, kalau 2 ni Al-Baqarah lah, ayat 80 iaitu tamassana. Tamassana ayat ni anda boleh buka situ. Kemudian 3.6 FM mansub bil fathah al-muqaddarah, ada pula muqaddarah sini, iaitu ayat 120 tardo, ada ya yang tak titik dia, tardo ayat 120. Kemudian 3.7 FM fa'il mansub bihasfi nun. Bihasfi nun ni bihasfi itu buang kan, buang nun, for dak nun, QS 2 juga, dan ayat 35 fatakuna, dan 3.8 Abdul Azim bisukun al zahirah. Bisukun ni, sukun tu tanda mati lah, bisukun. For dak for dak ni macam biasalah fa'il mudhari jin itu ialah majzum kan, majzum dan tanda mati itu. Ada pada ayat 286 iaitu tahmilna, tahmilna. Dan 3.10 FM fa'il mudhari majzum bi hasfi iaitu wan nun, pada ayat 22 iaitu taj'alu ya. Taj'alu ada huruf, ada yang sukun juga situ nampaknya. Yang ini yang saya tak jumpa ni 3.11 ni FM majrur bi hazfi buang tu haf al ilat, huruf waw. Jadi awi tu jumpa, waw tak jumpa. Jumpa, ya jumpa, waw tak jumpa. Jadi awi tu 3 orang tu ya waw tak ada. Waw tak ada. Jadi 3 tu 2 jumpa, 1 tak jumpa. Jadi mungkin di surah lain lah. Ya. Kemudian 3.12 fi'il mudhari majzum bihazfi buang huruf ilab ni, huruf ilab ada ya situ. Ayat 20 ufi, sebab tak bunyi ya dah. Ufi ayat 40. Kemudian 313 fi'il mudhari ada ba ni. Ba ni iaitu kita katakan al-fathah al-zahirah. Jadi dia fathah tanda dari atas. Ada ayatnya 38 ya'tiyannakum ya, ya'tiyannakum ya. Pada 3.14 mamni fa'il mudhari mamni. Jadi 313 dan 134 ni dua-dua adalah mamni ya. Yang lain nampaknya kurang mamni, yang dua ni berjumpa mamni. Jadi yang 313 tu mamni, yang ada yang huruf mamni situ, dan 314 juga mamni ala sukun al zahirah, iaitu tanda atas tu tanda sukun, iaitu yu'minna ayat 221. Sebagaimana dan seterusnya, sebagaimana kita nak kenal ini ada fi'il mudhari atau tidak, ustaz bagi formula dulu, iaitu tina ya. Tina to ya nu alif. Jadi kalau kita baca situ
adalah salah satu daripadanya yang huruf 4 ni, ada daripada 4 huruf ni, ta ke, ya ke, nun ke, alif ke, dah confirm fa'il mudhari' lah. Ya ustaz dah? Itu. Jadi senang nak kena pasti mudhari' atau tidak mudhari'. Kemudian dalam Quran banyak terdapat dalam pelbagai ayat. Contohnya penulis mengambil Quran surah Al-Baqarah ayat 255, 284 sehingga 286. Ini yang terdapat pada 3 ayat ni. Pada 3 ayat ini, kalau dari segi fa'il mudhari'nya, kalau 255, ayat 225 iaitu ayat kursi tu, beta ayat kursi tu ayat 255 lah, surah Al-Baqarah, terdapat di sini 5 fa'il mudhari', iaitu ta'khuzuhu, iaitu ta'khuzuhu ni maksudnya rasa dia tidak mengantuknya. Jadi Tuhan tak mengantuk lah, ya. Jadi podakra situ ada huruf marfu' situ, waw tu. Kemudian yasfa'u, iaitu dia memberi syafaat, 3.1. Jadi yang jumpa sini banyak 3.1 ni. Itu yang kata 3.1 tu ada 4 tu. Yasfa'u, ya'lamun, yukhituna dan ya'uduhu. Jadi ada yang 3.1 saja ada 4. Bagi ayat 284 pula terdapat 7, iaitu tubdu, menampakkan. Sini 3.8, jenis yang ke-8 ya. Tubdu, podak jin itu majzum lah, 3.8, jenis yang ke-8. Dan tuhfuhu, itu juga jenis yang ke-8, iaitu jenis ada sukun tu. Kemudian yuhasibkum, itu 3.9, itu jenis yang ke 3.9, iaitu fa'il mudhari' bisukun ala nun al mahzufat. Kemudian seterusnya yang 3.1 ada sini, fayaghfiru ni maka, iaitu dia Tuhan mengampuni, 3.1 ya. Yang 3.1 juga sini yasha'u, iaitu podarayu, dan yu'azzibu, lepas tu yasha'u, 3.1 banyak situ. Jadi jumlahnya pada ayat itu ialah 3.1 ada 4, 3.8 ada 2, dan 3.9 ada 1. Dalam ayat 285 pula terdapat hanya satu sahaja fa'il mudhari' ini, iaitu nufarriku, pada ayat nufarriku ya, pada ayat 285 ni. Dan dalam ayat 286 terdapat 4, iaitu yukallifu, iaitu membebani, 3.1 juga, dan tu'akhizna, iaitu jangan engkau hukum kami. Lepas tu tahmil, 3.8, dan tahmilna, 3.9. Jadi jumlah sini 286 tu ada 3.1 ada 1, 3.8 ada 1, dan 3.9 ada 2. Jumlah besar dua ayat kursi, ayat tadi, jumlah besar ada 3.1 ada 6, 3.8 ada 3, dan 3.9 ada 3. Kemudian seterusnya, ini yang saya suruh tulis tadi, apa ni, ini yang ada dalam ayat 3 ayat tadi. Dalam surah Al-Baqarah ada yang 3 ayat tadi, tetapi yang saya jumpa yang sebelah bawah dia ni ialah yang tidak ada pada 3 ayat tu, tapi masih dalam surah Al-Baqarah. Iaitu apa dia yang saya tak jumpa pada 3 ayat itu, iaitu inilah 3.2 saya tak jumpa, tapi saya jumpa dalam surah Al-Baqarah juga, tapi semua sini dalam surah Al-Baqarah ya, pada ayat 25, iaitu tajri, 3.2 tajri. Lepas tu 3.4
Faya'lamuna. Right? Kemudian 3.5 tamassana, ya, tamassana. Dan ada silap ayat 80 tu dengan ruminya tamasanna, tidak. Bila saya tersilap situ, tamassana, ya, tamassana. Ada sin itu ada sedikit, ya. Ya. Ada dalam surah Al-Baqarah lah. Semua ni dalam surah Al-Baqarah. Tak ada tadi buka berikut tidak terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Tidak, bukan tidak terdapat dalam surah Al-Baqarah, terdapat dalam surah Al-Baqarah, tetapi tidak terdapat dalam 3 ayat tadi. Dah. Mungkin saya tersilap dengar kata tadi. Betul. Jadi ginilah sebab saya kata tadi, Surah atas lagi. Jadi Tapi masih dalam surah Al-Baqarah lah. masih dalam surah Al-Baqarah. Semua ni masih dalam surah Al-Baqarah. Cuma yang saya cakap yang tadi terdapat dalam 3 ayat tadi. Jadi yang ini yang terdapat selain daripada 3 ayat tadi, iaitu 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Jadi kalau 3.7 tu Quran surah Al-Baqarah ayat 35, patakuna, takuna. Kemudian seterusnya 3.10 atau jenis yang 10, taj'alu, muka surah 4, taj'alu, yang maksudnya anda semua menjadikan, taj'alu. Kemudian 3.11 yang saya katakan tadi, jenis yang ke-11 tu tak jumpa, ya, mungkin terjumpa di surah lain. Dan 3.12 ataupun jenis yang ke-12 tadi, ufi, ya, ufi, nascaya aku penuhi, maksudnya. Dan 3.13, ya'tiyannakum, ada kaf tu ada huruf apa ni, marfu' di situ, ya, nakum. Dan pada pada 3 jenis yang akhir, iaitu jenis yang 14, ayat 221, iaitu yu'minna, ya. Jadi keseluruhannya dalam surah Al-Baqarah setakat ini tiada kedapatan fa'il mudhari' jenis 3.1 tadi, 3.11, bukan ataupun 3.11 lah, senang. Ini bermakna dalam surah Al-Baqarah terdapat 13 fa'il mudhari', 13 jenis fa'il mudhari' ini. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih kepada Dr. Nawi dan Datin Paduka di atas penulisan dan persembahan yang sangat baik dan mudah difahami. Tahniah bagi saya. Inilah first time. Jadi nampaknya orang lain kecup perut ni. Standard tinggi sangat. Sebab standard dia tinggi. Ya. Sudah nampak. Tanggung minggu depan. Ya, tanggung dah. Nampak dah. Nampak dah wajah-wajah yang kurang selesa. Ya, saya tak nak bagi markah, tapi kalau kita kira dari segi presentation Nahwu Saraf ni, yang pertama sekali fakta, betul salah. Yang kedua, penjelasan. Sebab bukan senang kita nak jelaskan fakta yang susah supaya difaham oleh semua orang. Dan yang ketiga, gaya penyampaian. Ya, gaya penyampaian. Saya dah siap markah nak begini. Isi fakta memang 50/50. Kalau tak, bukan, belum lagi. Markah penuh ada 50. Kalau saya ambil daripada saya belajar dulu lah. Kemudian jelas, markah penuh dia 30/30, jelas. Kemudian markah penyampaian 20. Jumlah semua sekali 80. Jadi kalau 80, dia dapat excellent by 2 stars. Dan belum dapat lagi, belum bagi markah lagi. Belum lagi. Jadi saya bagi isi
40 per 50. Maknanya 50-50 tu Tok Guru punya. Tahu ya? Jelas antara 20-25, tapi kita bagilah 25 sebagai galakan kan. Dan penyampaian dengan masa yang suntuk dalam lingkungan 10 hingga 15, tapi kita bagi maksimum 15. Jadi jumlah semua sekali 80. Jadi excellent by 2 stars. 81 hingga 100 excellent by 3 stars. Itu markah yang diberi oleh universiti. A plus lah. CGPA dia adalah CGPA dia. CGPA biasa bila kumpul 5 biasa jumlah berapa? Jumlah 3.8 boleh pergi ambil ijazah di UK. Tak apa ya? Ya. Kekurangan ni sepatutnya tak boleh cerita sangat. Ini bukan kekurangan, ini kelebihan, tapi kita boleh kata kurang sebab kita minta tidak sedetail ini. Detail. Oh, yang tu. Ya. 40 per 50 ni dari segi format. Ya. Format. Sebab Dr. Nawi kita tak beritahu dia format apa sebenarnya. Tapi bagaimanapun format dia ni, apa yang dia tulis ni tak jauh dari format dia. Dan dia format dia kalau boleh untuk orang layman, supaya orang yang tak tahu fi'il mudhari' dia tahu apa benda fi'il mudhari' sebenarnya. Jadi penulisan di sini berasal kepada orang yang dah tahu. Kita sepatutnya jadi dia ada frame dia. Jadi Dr. Wee ni tinggi, dia punya degree dia tinggi. Sebab kita tak maklumkan dia what is actually fi'il mudhari'. We define what fi'il mudhari' is. Lepas tu kita kena sebut bagaimana fi'il mudhari' terjadi daripada fi'il madhi. Yang ketiga kena sebut perubahan fi'il mudhari' kepada marfu', mansub, majzum. Okey. Atau kemudian kita nak detailkan lagi fi'il mudhari' ada mabni yang bersambung dengan nun. Okey. Itu setakat tu dulu sepatutnya kan. Tapi Dr. Nawi dah pergi habis sampai ke dalam telaga tu. Betul. Detail. Tapi saya kata good start, sangat baik. Okay. Jadi saya ucap tahniah Dr. Nawi. Ya, tahniah dari kami semua. Maknanya betul saya dapat maklumat sahabat kita Cik Suradi sedang sedang sakit batu karang Cik Suradi. Jadi Haji Suradi, Tuan Haji Suradi, kita punya technician kita. Juruteknik kita. Jadi boleh kita baca doa sikit. Ilah rahmat Nabi, mudah-mudahan sembuh ya. Kita baca doa sifat alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram wa ashabihi sallam. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma innaka la tuhti sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum hadisun bil mu'minina raufur rahim. Qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum hadisun bil mu'minina qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim.
Bismillahil kafi, bismillahil syafi, bismillahil muafi, bismillahil jibril, bismillahil jibril, bismillahil jibril, bismillahil la yadur ma'ashi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi, wa anta syafi, wa anta radi, wa anta al-mu'afi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta syafi, anta al-mu'afi, anta al-rafi bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran, inna ma'al 'usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مجري البحار والعيون، اللهم يا مجري البحار والعيون، اللهم يا مجري البحار والعيون، يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم ما كان قبل أن يكون. ونسألك اللهم أن تسلك رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك، وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب، وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة، وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعانا، استجب اللهم دعانا، استجب اللهم دعانا، وحق فيك رجعنا، وادخلنا في حرف المسون بصدق الكائن معمول. إذا أراد شيئا أن يكون لكم فيكون، أن يكون لكم فيكون، أن يكون لكم فيكون. Ya Allah, ya Tuhan kami, semualah penyakit saudara kami, ya Allah. Permudahkan seluruh usaha mereka, ya Allah. Tariklah segala ujian kebaikan darinya, ya Allah. Dengan rahmat dan lipat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal musib. Rabbana atina min ladunka wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannal abrar ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Rabbi shfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbi shfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbi shfina min kulli da' wa afina minal bala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi bil alamin. Taqabbalallahu minkum. Semoga beliau sembuh. Jadi tuan-tuan, saya bercadang ini nama dia Matan Ajurumiyah. Cadangan saya lah tuan-tuan. Jadi bila kita habis 200 jam nanti, kita akan conclude through Matan Ajurumiyah. Jadi in the Matan Ajurumiyah, semua unsur-unsur nahwu ada dalam satu buku. Tapi ini dari Melayu kan. Ya, pernah dengar tak Matan Ajurumiyah? Jumpa ustaz tanya, what is Matan Ajurumiyah? Oh, itu kitab nahwu yang very comprehensive. Ya, very comprehensive. Ya. Okey. Ya, Matan Albina. Dia Albina tu dia keluar daripada Ajurumiyah. Dia ambil daripada situ. Jadi Albina tu how to form verse in the Quran. Bagaimana Quran itu terbentuk perkataannya. Okey. Jadi kita akan ambil masa sikit malam ini untuk memberi tuan-tuan tentang isim, ya, isim dengan detail Al-Quran. Kenapa ada isim, ya, yang baris depan, ada isim baris bawah, ada isim baris mati. Baris mati tak ada. Baris depan, baris atas je, ya. Ya. Kalau tuan-tuan baca kitab Ajurumiyah ni, bab ini yang last sekali. Yang last sekali belajar. Okey, okey. Kita nak, ya. Dengan apa tu jadual, bukan jadual ni, dengan sketch ni, ini khusus tentang isim dalam Al-Quran. Ya, tuan-tuan buka saja kalimah isim dalam Al-Quran, dia tidak lari dari jadual ini. Ya. Yang penting sekali bila kita belajar nahwu, tuan-tuan, kita nak baca perkataan itu bagaimana dia berlaku. Nak baca dia. Nak baca dia. Selepas kita baca, baru kita tahu dia duduk, dia jadi apa. Okey, dia jadi apa. Itu sebenarnya ilmu nahwu. Isim adalah kata nama yang menunjukkan benda, nama orang,
nama tempat, nama terbitan, ya, seperti makan, pemakanan, nama terbitan, ya, termasuk nama-nama Allah, ya, nama manusia, semua sekali itu isim, ya, yang bukan haraf dan bukan fa'il, that isim. Okay. Al-i'rab lil asma, maksudnya bagaimana kita nak baca isim. Al-i'rab tu maknanya perubahan bagi kalimah asma, kata nama, ya. Bagi nak baca isim. Okay. Sebab tu dia beritahu isim terbagi pada dua, al-mu'rab, al-mabni. Al-mu'rab tu dalam kurungan dia kata asal, kan? Tak, al-asl, kan? Asal, semula jadi dia. Isim tu adalah mu'rab. Mu'rab tu artinya boleh jadi baris depan, boleh jadi baris atas, boleh jadi baris bawah. Ingat lagi tak? Asal, okay? Ada isim yang barisnya tak boleh berubah. Kalau mati, matilah. Kalau baris atas, baris atas lah. Dia tak berubah. Itu isim tu aja, nama dia isim mabni. Yang sebelah kiri tu isim mabni, dia tetap. Ya, dia tetap. Dia panggil fara'. Fara' tu komplement ataupun cabang. Jadi asalnya isim berbaris depan. Sama ada baris depan, ya, sebagai contoh, ya, masjidun. Sama ada baris depan dua tanwin. Kalau dia ada alif lam, dia akan jadi al-masjidu. Dia tak boleh jadi dua-dua. Dia tak boleh jadi al-masjidun, never. Dia choose al-masjidu mean masjid itu certain, refer to particular mosque. Tapi masjidun any mosque, a mosque. Okay, itu dia. Jadi dalam bahasa Arab ini dia panggil ma'rifah. Ma'rifah ni, ma'rifatun. Ma'rifah ni we know which mosque, yeah, we mean, yeah. Tapi kalau masjidun ni dia panggil nakirah. Cuba sebut nakirah. Nakiratun. Nakirah, we don't know, certain. Okay. Jadi dalam Quran ini satu kajian. Kenapa dalam Quran tu Tuhan sebut makrifah? Kenapa dalam Quran tu ada juga nakirah? Apa sebab sebut nakirah? Bila sebut nakirah, semua orang kena. Bila sebut makrifah, particular person saja kena. Ya. Macam dia sebut alif lam mim, zalikal kitab. Dia sebut al-kitab, ya. Al-kitab ini isim. Al-kitab, al-kitabu refer to Al-Quran. Dia tak ada kitab lain, refer kepada Al-Quran. Sebab tu kata Al-kitab. Kalau dia kata zalika kitabun, boleh di any kitab. Jadi Al-kitab mean itulah kitab yang duduk di alam barzah, iaitu duduk di alam tu, duduk di Sidratul Muntaha tu. Sebab itu dia pakai zalika. Zalika ni artinya isim isyarah untuk jauh. Jauh tu di mana? Jauh tu di alam barzah ni, jauh. Okey, okey. Okey. Dan isim yang mu'rab, yang apa tu berubah ni, kita belajar dulu. Ada isim boleh jadi bagi depan, kan? Ada isim balik atas, betul tak? Ada isim kalau tak ada alif lam dia jadi masjidan. Okey. Masjidan. Ada isim balik bawah, masjidi. Kalau pun tak ada alif lam dia jadi masjidin. Kita kenal dia isim sebab ini ada tanwin. Kita kenal isim sebab ini balik depan. Jadi ini semua ni kita kata mu'rab, berubah. Boleh? Bila kita jumpa saja isim Al-Quran, kita tahu tanda dia sama ada alif lam atau tanwin. Sama ada tanwin baris bawah, tanwin baris atas, tanwin baris depan. Tapi ini adalah dia kata berubah.
Dan berubah inilah dikatakan asal. Asal. Yang tidak asal yang satu lagi. Boleh tu cakap ni? Dan kita belajar dulu, bila isim tu kita belajar juga. Kalau al-masjidu ni selain dari itu dia tu murad, dan dia ni juga asal. Isim asal, isim neutral, isim dia mesti baris depan. Okey. Tapi selain daripada, kalau kita nak sebut oh masjid, orang Melayu kata masjid wakaf, orang Arab kata masjidun, ataupun al-masjidu tak ada dalam kamus Melayu, tapi orang Arab kata al-masjidu, dia tak kata al-masjidi. Kalau dia kata al-masjidi, kenapa? Why? Sebab untuk jadi baris bawah ada 3 sebab, untuk jadi baris atas ada 12 sebab, untuk baris depan ada 8 sebab. Ini satu orang yang akan ambil tajuk ni. Kalau tuan baca zalikal kitabu, sebab pertama, sedap kan? Khatamallahu, itu sebab pertama, Allah bagi depan kan. Wallahu raufum bil ibad, sebab ketiga keempat kan, sedap tu. Jadi itulah yang kita belajar nahu. Okey tuan-tuan, daripada mu'rab dia ada 2. Satu al-munsharif. Nampak tak? Ada al-munsharif. Al-munsharif tu yang boleh menerima perubahan baris. Yang kedua ghairul munsharif, yang tidak boleh menerima perubahan baris kecuali baris yang dibenarkan. Okey, boleh. Ada isim yang tak boleh pakai baris apa tu di atas, yang tak boleh pakai baris depan, dia hanya pakai baris bawah je, ya, ataupun dia boleh pakai, nanti kita akan jumpa. Ada isim yang dia boleh pakai tiga-tiga. Isim yang boleh pakai tiga-tiga nama dia munsharif. Cuba sebut munsharif. Yang tak boleh pakai dia panggil ghairul munsharif. Ya, maknanya dia tak boleh pakai tiga-tiga baris tu, dia hanya pakai baris-baris tertentu saja. Yang ghairul munsharif tu yang tidak bebas barisnya, mungkin baris atas saja. Okey. Yang munsharif tu dia boleh pakai tiga-tiga jenis baris, iaitu baris depan ar-raf'u, baris atas an-nasbu, dan baris bawah al-khafdu. Baris bawah ni banyak nama. Kita kata juga al-kasru, ya, tapi dia kata juga al-khafdu. Al-khafdu tu mana baris bawah. Boleh tak? Baris depan kita panggil munsharif lah. Dia yang baris depan ni dia boleh di baris atas dan boleh di baris bawah. Tetapi yang ghairul munsharif ni dia hanya baris tertentu saja, dia tak boleh bebas baris dia. Nanti kita akan belajar sekejap, ya. Bagi contoh. Okey. Isim yang munsharif berbaris depan ada 7 sebab. Ya, sebenarnya ada lagi satu 8, iaitu 8 tu bila dia duduk sendiri. Ingat lagi tak? Al-raf'u tu baris depan. Al-raf'u tu baris depan, buat tanda koma je. An-nasbu tu baris atas, al-khafdu tu baris bawah. Tulis je al-raf'u tu, buat nombor macam wawah tu. An-nasbu tu baris atas, al-khafdu baris bawah. Ataupun al-marfu' sama, al-mansub sama. Al-khafdu tu dia tak ada macam tu, dia akan bunyi al-kasratu, al-kasr baris bawah, ya. Okey. Okey. Tanda tengok tak? Baris an-nasbu baris atas, di situ ada 13. Kita belajar 12 kan? Tapi dipecahkan, ada satu dijadikan 2. Tengok tabi' kan? Tabi', munada, mustasna, daripada mula al-maf'ulun bi, al-masdar tu kita tak masuk. Maksudnya sebenarnya 12 atau 13 tu sama je lah, ya. Kemudian al-khafdu yang baris bawah, khafdu baris bawah ada 3 sebab. Ya. Yang pertama, dia baris bawah dengan sebab ada haraf jar. Makhfudun tu berbaris bawah bil harfi dengan haraf jar.
Yang kedua, mahfudun berbaris bawah bil idafah dengan sebab ada mudaf. Ya. Dan yang ketiga, dia ikut isim baris bawah. Okey. Jadi tuan, di bawah tajuk isim mu'rab yang munsharif ni, kalau tuan-tuan boleh mahir dalam Quran dengan sebab-sebabnya sekali, saya kata syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kita boleh, Allah Ta'ala bagi kita ruang, bagi masa. Saya kata dulu bukan senang nak tahan datuk-datuk, datin, tuan-puan sini yang sibuk dengan urusan, tapi setiap malam dapat juga dengan nahwu saraf, kan. Dan saya pun Tuhan bagi sihat, batuk sikit-sikit je. Okey. Kata? Okey. Isim yang ghairul munsharif, yang tidak boleh terima baris macam munsharif, dia ada 9 jenis. Ada 9 jenis. Ada 9 jenis. Ya, ada 9 jenis, ya. Ya, jadi dia isim-isim ni dia terima baris tertentu saja. Ya, itu nama dia ghairul munsharif. Ya. Okey. Sebagai contoh, ya, perkataan al-masajid, dia tak boleh pakai tanwin. Dia kena pakai sama ada al-masajidu, kan, masajid, kan. Nanti kita akan jumpa, kan. Macam perkataan nama-nama tertentu, Ibrahim, dia kena pakai Ibrahim saja. Ya. Tak boleh. Okey. Macam isim yang nama khas. Nama-nama khas seperti Jahannam, ya, seperti Makkah, seperti nama-nama tertentu, kan. Nanti kita akan belajar isim-isim tu je, yang mana dia tak terima tanwin dan dia tak terima semua baris, hanya baris-baris tertentu je yang dia boleh terima, kan. Okey. Jadi boleh faham tu. Jadi ada 9 jenis isim yang tidak boleh menerima 3 jenis baris ni, kecuali baris tertentu saja. Ini nama dia isim ghairu munsharif. Ghairu munsharif yang tidak boleh berbaris, seperti mana isim yang sebelah kanan dia, yang boleh terima 3 jenis baris, boleh tanwin, boleh apa, bebas. Ya. Kemudian di bawah sebelah mu'rab tu, isim yang mabni. Mabni itu maknanya dia tak boleh terima baris kecuali baris yang asal dia. Ada 8 jenis isim. Taruh apa benda pun depan tu, dia tak akan berubah. Dia tak akan berubah. Dia tak akan berubah. Dan bacaan dia pun memang tetap. Yang pertama, domel. Ada berapa belas? Ada 14 domel, kan. Domel bacaan dia tetap. Kalau ana lah bacaan dia. Tapi kalau nak baca dengan nahwu, ana, domel, berpisah, berbaris, mati secara tetap. Itu dia bacaan dia. Huwa, domel, ghaib, berpisah, berbaris, atas secara tetap. Dia tak boleh kata hui, tak boleh kata huwa. Mana dia tetap? Dia tetap. Okey. Kul huwa. Ya, huwa. Walaupun dia duduk di mana-mana pun, walaupun dia duduk tempat masuk, tempat majrur, dia tetap huwa. Tak boleh kata selain daripada itu. Asma isyarah, isim isyarah. Hazihi, tak boleh baca hazuhi, tak boleh, mesti hazihi. Haza, tak boleh kata hazau, tak. Tetap haza, tetap. Macam ni, macam haza, isim isyarah. Haza, bacaan dia haza. Ya, kalau kita nak baca, haza ni isim isyarah, kena sebut dia mabni. Kan dia sebut mabni atas apa? Mabniun ala sukun. Ni huruf akhir dia mabni. Itu bacaan dia. Jadi yang rumitnya pada belajar nahwu dan saraf ni, setiap perkataan kita kena baca. Kalau perkataan tu isim, kita kena baca dia sama ada isim tu mu'rab. Kalau mu'rab, baris depan. Kalau baris depan, kenapa? Itu yang jadi kajian dia mendalam. Kalau kata-kata isim tu tidak boleh berbaris depan, kenapa? Apa sebab? Sebab dia tu ghairu munsharif.
Kalau isim tu, katakan isim yang tetap, apa dia? Dhamir, ya, ataupun isim syarat, ataupun isim mausul, ataupun isim fa'il, ataupun isim suara. Jadi tuan-tuan, kalau orang tuan boleh kenal dengan bagus dalam Quran ni tentang isim-isim yang tetap dan berubah. Yang berubah pula, kenapa berlaku perubahan? Yang tak boleh sembarang baris pula, apa sebab? That's enough. That's enough. Maknanya cukup dah, ya, cukup dah. Maknanya satu ke asas tu dah dapat lah. Jadi bila orang tanya, kenal isim? Ya, kenal. Ada tak isim murab? Yes. Ada tak isim mabni? Yes. Apa dia? Saya tahu saya ada 10, saya ingat 2 je. Tak apa. Ya. Isim berubah kepada berapa? Isim yang berubah, isim yang munsharif berubah pada 3, depan, atas, bawah. Cuba sebut depan 1, 2. Okey, cukup dah. 1, 2. Tak payah sebut 8. Masa pun tak cukup kan. Sebut 2 cukup. Jadi kita tahu ilmu tu kan. Itu contoh dia. Okey. Contoh dia. Jadi tuan-tuan boleh baca di rumah, ya. Okey. Last one. Ini ada satu lesson kita yang kita tertinggal, iaitu tamyiz. Tamyiz, Tamyiz ni isim berbaris depan. Isim berbaris depan, ya. Itu aja. Isim berbaris depan. Ingat tuan-tuan, ingat tuan-tuan, isim berbaris atas ada 12 sebab. Salah satu sebab dia baris atas bila dia jadi tamyiz. Tamyiz. Ya, jadi tamyiz. Habis, ya. Okey, ini kita ambil masa 2-3 minit. Tuan-tuan buka buku hijau ada tamyiz. Ya, salah satu sebab isim tu baris atas dia menjadi tamyiz. Tamyiz tu di sini dia kata the specifications, ataupun tamyiz tu maksudnya specifications, is an indefinite accusative noun which is used to clarify what is not clear by the verb, yeah, of the sentence. It usually explains the verb and may express weight, number, measure, or other kinds of specification. It is an accusative case, maknanya dia ni dalam keadaan baris atas selalu, and may also be called mumayyiz. Kita selalu dengar mumayyiz. Ni awak ni dah mumayyiz belum? Macam tu kan. Ada orang nama tamyiz kan. It answers to the question what, how many. Maknanya ringkasnya, tamyiz isim berbaris atas yang menerangkan bagaimana keadaan perbuatan. Okay? Rabbi dalam Al-Quran kan, tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh tahu dalam Al-Baqarah tu ada berapa puluh tamyiz. Ya, tamyiz. Dalam Al-Quran tu Rabbi, Allahumma Rabbi, Rabbi zidni fahman. Dalam doa Nabi kan, fahman ni isim baris atas, tak ada alif lam. Jadi wahai tuanku, tambahkan saya. Tambah apa? Tambah nasi ke? Tambah macam-macam tambah lah kan. Ada senyum kat belakang tu. Tambah kefahaman. Jadi kefahaman tu explaining what to add tentang zid, ya, ataupun Rabbi zidni ilman. Tambah apa? Tambah ilman. Tambahkan ilmu, ya. Rabbi zidni amwalan, rialan. Jarang orang minta kan, ya Allah aku tambahkanlah rial. Nak bayar tu pun kadang sempit. Katakan tak? Tambahkan, insya-Allah besok dia bagi banyak. Ya? Tadi saya pagi lagi belum
buka je rumah orang Bangla, dia ketuk pintu, bawa bunga. Saya lupa nak bawa bunga ni. Ada 5 jenis bunga, dia banyaklah bakul tu. Rumah lain begitu banyak, terbuka gate, tak masuk. Dia pergi ketuk rumah saya, gate saya automatik sikit. Bukan nak beritahu, memang automatik lah kan. Bila tekan je, saya tak tekan lah. Kalau tekan dia masuk ke dalam, sebab rumah je, duduk kat luar je. Cik, ini bunga, jual bunga berapa satu? 50 sen. Bunga kertas kuning, putih, merah tu diikat dengan besi, dia jual RM1. Kalau saya buat 10 sen je, dia jual RM1. Kita how much? Berapa satu? RM1. Saya tak lihat bunga tu, saya lihat rezeki dia sudah ada dalam poket saya. Saya mesti bagi. Jadi saya bagilah, belilah 5 kuntung, RM5. Bila saya buka wallet, dia nampak wallet saya bunci lah, gemuk kan, banyak wang. Dia kata, ngarut kau ni, dah bagi RM5, minta lagi. Sedekah kan. Jadi dari segi hukumnya tak apalah, beli bunga dah cukup lah kan, orang lain lagi tolong kan. Jadi itu maksudnya konsep dia. Konsep ni, harta ni bukan milik kita, ya. Yang milik kita tu yang kita cukup, yang lebih-lebih tu milik orang lain. Jadi kita kena fikir, zidni ilman, tambahkan saya ilmu. Okey, ni tuan-tuan, look at the second one. Ana aktharu min kamalan wa azzu nafara. I have more wealth than you, and I'm mightier in the party. Mana ana aktsaru minka, saya banyak daripada awak, berbanding dengan awak banyak apa? Harta. Jadi malan tu explain tentang banyak. Wa azzu nafara, dan saya adalah lebih mulia dari segi pengikut. Nafara. Okay. Ikutlah. Jadi ada orang baik dari segi benda lain, tapi dia kata dia baik dari segi pengikut. Ya, bila dia sampai saja orang penuh masjid. Ya tak? Okay. Inna la nudi'u, sesungguhnya kami tidak menghapuskan ajra, pahala, tidak menghapuskan pahala man ahsana, siapa yang buat amalan. Amalan tu dia tamyiz. Jadi bila tuan-tuan buka Al-Quran, buka pula dalam buku hijau tu, kalau dia sebut tamyiz tu, fahamlah, tamyiz ni mesti in accusative position, dan all the time mesti mansub. Ya, normally dia punya mansub dalam bentuk nakirah, tak ada alif lam, nakirah, ya, correct anak, nakirah. Jadi first time listen to tamyiz, tuan-tuan absorb, ya, register. tamyiz in accusative positions. Kebanyakannya tanwin lah. Banyakkan tanwin. Sebab sifat dia begitu. Ya. Kalau dia letak lain pada tanwin, dia akan jadi mungkin naat. Takut nanti token naat marah pula. Okey. Ya, dia tengok ya. Tengok di sini. Di sini. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. The rising at night, certainly give rise to more strength and of coordinations and firmly established speech. Betul tak? Yang establishnya adalah qila, speech. Maknanya orang macam ni cakapnya selalu betul. Takkan dah bangun malam cakap nak bohong lagi. Wa aqwamu qila, aqwam tu maknanya tersangat betul. Betul apa? Qila, kata. Bila aqwam, aksar, afdal, terlebih betul. Jadi solat malam ni, Tuhan janji kepada kita, orang solat malam ni dia tak akan berbohong lagi. Dia mesti cakap betul. Kalau tidak, solat dia tak betul. Ya. Kemudian man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthar jam'a, those who were more tak dengar, severe than him in strength and more in collections, the people of wealth. Tengok, ya, siapa lagi yang kuat, ya, tenaganya dan banyak jemaahnya. Ya, sebab tu kita di sini dalam satu jemaah yang bagus. Ya, maknanya kalau ada majlis, ada function, kita kena ramai-ramai pergi tak bantu, ya, supaya nampak kan.
Okay. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. I saw 7 planet. Kawkaba, dia refer kepada ra'aitu. I've seen 11 planet. Maknanya kawkaba tu dia explain what you have seen. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan normally, bukan normally, mesti dia duduk di akhir, afwaja. Tamyiz duduk di akhir, afwaja. Cuba tengok surah Al-Baqarah, ada berapa puluh tamyiz. Yang tamyiz tu sebenarnya yang dikatakan poin yang besar dalam ayat. Dia kata, wa ra'aitan nas, wahai Muhammad, engkau lihat tak manusia yadkhuluna fi dinillah, enter the religions of Allah, afwaja. Afwaja in jamaah, in troops, ramai. Macam hari ni di Perancis, ramai orang Islam di Perancis, perlu pendakwah. Kita hantar ramai pendakwah ke Perancis, jadi imam, jadi apa kan, Perancis, tengok yang bawah tu. Waman ahsanu, yang last kali, waman ahsanu minallahi sibrah. Ini ayat yang kalau buat tak jadi, jadi bacalah. Kalau dalam Arab tu, kalau dalam komputer tu dia beritahu isi majlis macam ni, dia namanya tamyiz. Dia beritahu macam afwaja, dia tu isim mansub, dan tanda mansub dia tanwin di akhirnya. Lepas tu dia tulis tamyiz. Dia tulis, selalunya dia beritahu tamyiz. Kalau tidak, nanti orang tak tahu apa boleh jadi. Sebab kalau maf'ul, dia beritahu maf'ul. Kalau tamyiz, tu tamyiz. Jadi kita beritahu tamyiz. Wa man ahsanu minallahi sibrah. And who is better than Allah in coloring. Maknanya sibrah ni God planning, Allah punya perancangan. Siapa lagi yang elok perancangannya selain daripada perancangan Allah. Jadi sibratan tu adalah tamyiz. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kalau baca sibrata, baca, kalau kita nak wakaf sibrah. Sibrah. Kalau kita macam kafi itu banyak dia rajabah. Tapi tak faham. Ada. Dalam bahasa ada celupan. Celupan? Ya, celupan tu maknanya coloring lah. Coloring lah, maknanya perancangan. Dia ini bergantung. Jadi kalau baca dalam buku tafsir Qurtubi, celupan tu maknanya mungkin perubahan di atas qada kita. Jadi berlaku perubahan kan. Bila berlaku perubahan tu dah perlu coloring lah. Yes. Maknanya kadang-kadang Tuhan jadi kita, rezeki kita banyak ni, tapi dengan adanya sibrah baru, dia anjakkan daripada banyak ni kepada jadi yang baru tu dia kata coloring daripada asal. Sebab doa kita boleh mengubahkan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Ingat ya. Makrifah dengan nakirah ni salah satu istilah yang bahasa Arab. Ya. Istilah nahu. Yes. Nahu. Makrifah yang ada alif lam, nakirah yang tidak ada alif lam. Okey, insya-Allah. Ya, kita kat ni subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran semasa hidup di dunia ini sebagai teman, dan di dalam kubur sebagai sahabat rapat, dan pada hari kiamat Al-Quran sebagai pembantu kami dan juga sebagai penyuluh. Semasa menuju ke syurga, dia menjadi teman kami, dan semasa menghadapi api neraka, dia menghadang dan mendinding kami. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran ini untuk kami sebagai panduan dan ikutan di atas segala kebaikan yang kami lakukan dan akan lakukan. Dengan limpah kurnia dan kemurahan serta kemuliaan menunjuk, ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami dengan petunjuk Al-Quran. Selamatkanlah kami daripada api neraka dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Tinggikanlah darjat kami dengan sebab Al-Quran.
dan hapuskanlah dosa dan kejahatan kami dengan sebab Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala macam ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Kurniakanlah kami segala kelebihan dan ihsan. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi bil alamin. Qabbalallahu minkum. ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر